Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Idish, rakan-rakan penceramah, rakan-rakan sekerja di MPOB, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi semua. Tajuk pembentangan kertas kerja saya pada petang ini bertajuk Mekanisme Penetapan Harga Pasaran Sawit. Diharapkan selepas pembentangan saya ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham macam mana harga kelapa sawit kita ini ditentukan. Adakah MPOB yang tentukan harga? Adakah pihak kementerian yang tentukan harga? Semuanya akan terjawab sebentar lagi. Seperti mana yang kita ketahui, buah sawit ni satu anugerah Tuhan yang tak boleh kita nilai. Sebab apa? Di dalam satu tandan buah sawit tersebut, ianya dapat menghasilkan dua jenis minyak yang berbeza. Iaitu daripada sabut sawit, kita dapat minyak sawit yang biasa kita gunakan untuk minyak gorengan. Dan juga di tengahnya tu kita ada kernel, yang warna putih tu, itu minyak, kita panggil minyak isi rong sawit. Di mana harga buah sawit, harga buah tandan buah sawit yang tuan-tuan dan puan-puan hasilkan ini mengambil kira kedua-dua kombinasi antara minyak sabut dan juga minyak kernel. Untuk makluman juga, harga pasaran minyak sawit mentah ini sentiasa berubah-ubah berdasarkan faktor asas dan sentimen pasaran, fundamental and sentiment factor. Dia bukan malahan setiap jam dia berubah. Harga sawit ni dia sentiasa berubah-ubah setiap masa. Dan dia juga berbeza mengikut wilayah berdasarkan faktor pasaran tu, demand and supply. Di mana adalah berdasarkan willing seller, willing buyer. Sebagai sedikit introduction, kita seperti mana yang kita ketahui dulu, Malaysia dikenali sebagai negara pengeluar terbesar minyak sawit dunia. Tapi kini tidak lagi, di mana Indonesia telah merampas tahta kita sebagai pengeluar terbesar. Dan sekarang pada tahun 2021, Indonesia mengeluarkan sebanyak 58% minyak sawit dunia, dan kita di tempat kedua dengan 24%. Daripada segi mengekspor pula, Indonesia mengekspor 55%, dan Malaysia mengekspor 31% daripada pengeluarannya. Walaupun Indonesia mengeluarkan minyak sawit terbesar di dunia, tapi mereka juga pengguna terbesar minyak sawit, di mana 37% minyak yang sawit yang mereka keluarkan digunakan di dalam negara mereka. Manakala kita hanya menggunakan 14%. Jadi kita lebih orientasi ekspor. Jadi harga pasaran minyak sawit kita lebih bergantung kepada faktor luaran. Ini sedikit informasi tentang pengeluaran dan pengekspor utama minyak sawit dan lemak dunia. Seperti mana tadi, Malaysia tempat kedua daripada segi pengekspor. Untuk tempat pertama masih lagi Indonesia. Saya rushing prestasi harga minyak sawit mentah, isi rong dan buah tandan segar. Kita ni seharusnya bersyukur kerana kita telah bersama-sama mencipta sejarah dunia. Kita dapat melihat sejarah dunia di mana harga sawit tertinggi dalam sejarah tak pernah berlaku sebelum-belum ini. Zaman atuk nenek kita tak pernah jumpa. Di mana tahun lepas harga sawit ni mula meningkat pada tahun 2022 pertengahan bulan Mei. Kalau kita tengok dalam graf yang saya tunjuk ni, harganya tertinggi pada 2 Mei 2022. Harga minyak sawit mentah mencatatkan RM8,076. Pada masa ini, harga buah sawit mencatatkan hampir RM1,500, iaitu pada bulan 3 2022. Dan nanti saya akan terangkan bagaimana hal ini boleh berlaku, bagaimana harga ini boleh melampau. Ini kita boleh panggil dia harga yang terlampau tinggi. Macam mana boleh berlaku? Dan kita
berbanggalah kita dapat menjadi saksi kenapa harga tinggi ni boleh dicapai. Kalau kita bandingkan harga yang rendah, kalau kita tengok harga rendah pernah berlaku pada tahun 2001, tak jauh pun. Semua tuan-tuan kat sini saya rasa dah lahir tahun 2001 ni, tak jauh pun. Harga masa tu, harga buah sawit RM108. Kalau saya tanya pada hari ini, harga RM108 ada yang nak potong sawit pada hari ini? Tak ada kan? Saya rasa persidangan kalau buat pada harga RM108 ni pun tak ada yang datang. Betul? Okey. Inilah faktor-faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan harga yang mendadak bermula pada bulan Jun 2022 hingga Mei 2022. Saya consider sebagai kesan berganda-ganda. Di mana pada tahun tempoh masa ini kita ada masalah COVID-19. Dalam masa yang sama kita ada masalah kemarau yang melanda negara-negara pengeluar minyak sayuran lain utama dunia seperti minyak kacang soya. Dia orang punya negara dilanda kemarau, jadi hasil tanaman tak menjadi, menyebabkan harga minyak kacang soya tinggi sebab production tak menjadi. Dalam masa yang sama juga harga minyak mentah petroleum meningkat tinggi di pasaran. Kenapa harga minyak mentah petroleum meningkat tinggi? Sawit ada kena-mengena ke? Sebab pada tahun 2010 kalau saya tak silap, kita dah ada memperkenalkan biodiesel. Biodiesel sawit, berasaskan sawit, yang boleh dicampurkan dengan diesel untuk menjadi minyak kenderaan. Sejak itulah dia ada correlation positif between both prices. Dalam masa yang sama, pengeluaran stok minyak sawit yang rendah di pasaran. Kita pun masalah pekerja sebab COVID. Lepas tu pengeluaran kita pun tak berapa menjadi. Lepas tu kita ada apa? Ringgit didagangkan lemah berbanding dolar Amerika. Tadi saya dah mention kita punya sawit ni semua didagangkan, banyak dijual di luar negara, bermakna berdasarkan mata wang dolar. Jadi apabila ringgit kita lemah, jadi nilai benar sawit tu jadi lebih rendah. Jadi harganya lebih berdaya saing berbanding dengan minyak sayuran lain. Dan ditambah pula tiba-tiba Rusia dan Ukraine berperang. Rusia dan Ukraine ni pengeluar minyak bunga matahari terbesar dunia. Jadi bila dia berperang, ada gangguan di situ. Ada gangguan daripada segi pengeluaran minyak bunga matahari untuk diekspor. Dalam masa yang sama juga, Indonesia mengalami masalah dalaman, di mana rakyat dia protes. Kenapa harga minyak masak mahal sedangkan negaranya pengeluar utama minyak sawit dunia? Jadi nak tak nak, kerajaan dia terpaksa membuat undang-undang yang agak merugikan petani-petani dia, pekebun-pekebun dia, di mana dilarang ekspor minyak sawit mentah, dinaikkan cukai levy, dinaikkan cukai ekspor, menyebabkan minyak sawit Malaysia menjadi pilihan utama. Inilah faktor-faktor utama yang menyebabkan harga sawit terlampau tinggi sehingga 8,000, harga buah 1,500. Kalau kita berada pada zaman 2000, kita tak boleh bayangkan harga itu boleh berlaku. Betul? Jadi bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang saya katakan tadi, antara faktor yang menyebabkan harga sawit ini turun naik. Yang pertama, harga minyak kacang soya. Kalau kita tengok graf yang ditunjukkan ini, graf biru tu harga minyak kacang soya dan merah minyak sawit. Nampak dia bergerak seiringan tak? Seiringan. Harga soya naik, harga sawit naik. Harga soya jatuh, harga sawit jatuh. Jadi siapa yang boleh kawal harga minyak kacang soya ni? Kita boleh kawal? Tak boleh kan? Jadi kita hanyalah penerima harga. Jadi kalau harga kacang soya naik, kita pun tumpang naik. Itulah keadaannya. Yang kedua, ini adalah graf menunjukkan correlation between harga minyak sawit mentah dan minyak mentah brand. Minyak yang buat kereta, isi minyak kereta tu. Harganya meningkat, harga sawit pun meningkat. Nampak? Inilah buktinya. Dia berhubung secara positif. Tetapi bermula bulan Jun yang lepas sehingga September ini, harga minyak sawit agak menurun. Tapi belum lagi ke tahap yang minimum, masih lagi selesa. Boleh saya sebutkan selesa.
Sebab hari kita tengok graf tadi, harga sawit sebenarnya biasanya dalam average 2,500 hingga 3,500 kalau yang lepas-lepas kan. Jadi sekarang pun harga sawit dalam 3,700. Jadi harga masih lagi dalam selesa, tapi taklah setinggi yang saya sebut tadi. Sebab apa? Sebab sekarang ini berlaku penurunan harga minyak kacang soya di pasaran, di mana di negara-negara pengeluar minyak kacang soya ni dia tengah start harvest, tengah start tuai kacang soya. Itu biasalah. Bila dia start tuai, jadi pengeluaran meningkat, harga kacang soya jatuh, harga sawit pun akan jatuh. Penurunan harga minyak mentah petroleum di pasaran. Ini kita dengar ada ekonomi Amerika, ekonomi China akan meleset. Jadi harga minyak Brent ni pun akan jatuh dan harga minyak sawit pun ikut jatuh sedikitlah. Lepas tu pengeluaran stok minyak sawit yang tinggi di pasaran. Sekarang ini musim tuaian tinggi kan, musim penghasilan sawit tinggi. Kita start bulan 5 sampai bulan 9, bulan 10 ni production sawit waktu ni adalah peak. Ni bulan 9 kan? Bulan ni ataupun bulan depan merupakan bulan pengeluaran sawit tertinggi pada setiap tahun pada kebiasaannya. Okey. Yang seterusnya, penarikan semula larangan ekspor minyak sawit dan penurunan cukai oleh kerajaan Indonesia. Oleh kerana Indonesia tadi dia dah halang minyak sawit mentah dia untuk diekspor. Jadi tiba-tiba berlaku krisis di mana di Indonesia stok dia melimpah-limpah, sehingga saya pun ada baca berita buah sawit Indonesia dihantar ke Malaysia kan, buah sawit tu kan. Sebab di sana dah tak menerima untuk proses buah sawit. Jadi sekarang ni sehingga bulan 10 nanti kerajaan Indonesia telah menurunkan cukai dan levy. Itu kita harap tadi macam Datuk KP MPOB ada sebut, bila stok Indonesia ni dah boleh kurang lepas bulan 10 ni, jadi kita harap harga sawit akan terus stable lah pada 3,000-4,000 ni. Lepas tu ekspor minyak sawit yang lemah. Hujung-hujung tahun ni biasalah, permintaan minyak sawit untuk negara-negara Europe dah mula menurun. Perayaan-perayaan pun dah banyak yang dah lepas. Aidilfitri dah lepas, Chinese New Year kan, di Bali, biasalah. Itu benda kitaran. Okey, sekarang trend harga minyak sawit mentah dan stok minyak sawit. Ini pun berhubung secara negatif. Kita tengok bulan Julai stoknya 1.7 juta. Harga sawit jatuh kepada RM4,063. Tapi stok minyak sawit Malaysia ni kalau dalam within 2 million itu memang normal. Itu okey. Maknanya sawit kita ni stok tu tak banyak lah. Dan kalau stok yang problem, stok 3 juta ke atas, itu baru kita consider sebagai kita mengalami masalah limpahan stok. Okay, lain-lain faktor, La Nina lah, hujan, banjir. Sekarang dah musim banjir kan, Johor dah dengar dilanda banjir. Jadi ini faktor-faktor ini akan menyebabkan harga sawit akan meningkat. Okay, prinsip asas, saya sebut tadi harga minyak sawit ini berbeza-beza mengikut wilayah. Tetapi harga panduan sawit MPOB ni dia tidak mengambil kira harga upah menuai, kos pengantaran, BTS dari ladang dan komisen kepada peniaga. Harga BTS MPOB yang kita rilis dekat website tu hanya sehingga di Kelang. Sebab berbeza-beza di potongan untuk kos pengangkutan, especially di Sarawak ni lah lagi besar. Sebab dealer nak mengantar ke Kelang tu jauh. Okay, ini rantaian jual beli buatan dan segar minyak sawit Malaysia, di mana pekebun kecil menjualnya biasa ke dealer dan ada juga sedikit ke Kelang, tapi banyaknya ke dealer lah. Okey, dan dealer peniaga ni menjual buah sawit kepada pengelang, dan biasanya dealer ni akan menerima bayaran dalam pertengahan bulan sekali ataupun akhir bulan. Manakala pekebun kecil biasa menerima bayaran hari-hari. Dia jual, dia nak duit. Dia jual, nak duit. Tapi sistemnya sebenarnya macam ini. Kelang pula dia menjual minyak, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang long term contract. Jadi banyak risiko juga Kelang ni, kerana dia kena manage dia punya pengurusan dengan baik. Kalau tak dia akan rugi. Dan juga Kelang penapis, kalau dia jual minyak sekarang untuk harga minyak masak dalam botol tu ikut bulanan, dan juga dia jual ke overseas lah berdasarkan harga kontrak lah, kontrak hadapan. Di mana sekarang saya boleh katakan semua rantaian dalam industri sawit ini sekarang dalam keadaan yang selesa, di mana kita semua dalam keadaan yang masih menguntungkan. Tak kira lah you all ada di sebagai sektor pekebun ke,
dealer ke, kelang ke, refinery ke, semua masih lagi menguntungkan. Sebab itulah industri sawit kita terus bertahan dan tuan-tuan dan puan ada di sini sekarang. Betul? Betul. Sebab itu tak ada siapa yang boleh kata dia penting berbanding yang lain. Kita semua ni dalam rantaian semua ini semua saling bekerjasama. Tak boleh pekebun aja happy, mill tak happy, tak boleh. Jadi kita kena jaga kita sama kita. Kita pastikan semua happy, kita pun dapat manfaatnya. Okay, macam mana MPOB jana harga ni? Okay, untuk maklumat, setiap lesen MPOB ni dia dikendaki mengantar kontrak yang diorang buat tu, jual beli sawit tu, daftarkan kepada MPOB melalui sistem yang kita panggil e-registration tu, online, dihantar guna komputer. Setiap hari, tak boleh lewat, 24 hours tak boleh lewat, dia kena hantar kat MPOB. Dan section saya akan membuat pengesahan, memandang, mengumpul, menjana dan menghebarlah harga-harga ni. Daripada harga tu baru kita akan generate harga BTS dan juga harga-harga produk lain. Okey, inilah akta kita yang melindungi kita tu. Kalau dia orang tak buat, tak daftarkan kontrak tu, dia orang akan didenda. Denda dalam bentuk duit tak lebih 200,000 dan penjara tak lebih 2 tahun. Ada memang tiap-tiap bulan kita ada hantar, dan sahabat saya nanti Haji Hayati dia akan present sebentar lagi. Memang kita ada hantar. Memang ada yang kena denda 5,000, 10,000 kalau dia gagal menghantar laporan kontrak yang dibuat. Okey, kita harga sawit ni kita gunakan purata wajaran, di mana jumlah nilai bagi dengan jumlah kuantiti. Okey, mengikut packaging lah. Ada yang kita guna price basis dia. Untuk CPO kita local delivered antaran tempatan. Untuk pam kernel kita guna X-Mill. Inilah formula harga BTS yang kita guna untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Yang saya merah-merah tu, itulah perbezaan mengapa harga BTS Semenanjung, Sabah dan Sarawak berbeza. Nanti mesti ada yang tanya, kenapa harga ni tak sama? Tadi saya dah cakap, setiap wilayah berbeza-beza dan ada elemen yang berbeza, yang merah tu. Itulah yang menyebabkan kenapa harga di Sabah dan Sarawak tidak sama dengan Semenanjung. Tetapi ingat, asas dia harga CPO. Nak mengira harga buah sawit tu, asas dia harga CPO. Tapi kita tengok kat sini, alhamdulillah, semakin baik, di mana perbezaan harga di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak tu dah hampir mengecil. Ini buktinya. Kalau kita tengok harga pada bulan Disember tu, semua dah sama dah. 507 untuk Semenanjung, Sabah 503, Sarawak 506. Ini tugas, nampaknya tugas industri dah selesai. Di mana kita dah merapatkan jurang perbezaan harga CPO. Soal harga CPO ni asas kepada pengiraan harga buah. Nampak? Kalau dulu gap ni besar, 2-300. Sekarang dah puluh-puluh ringgit dia. Maknanya dah semakin baik. Ini purata OER Kelang. Sabah Sarawak kita kenali lah daripada dulu lagi, daripada zaman Tuan Haji Azmi lagi. OER Sarawak dengan Sabah ni memang lebih tinggi daripada Semenanjung. Ni you all bertuah lah. Ini kalau you all tak nampak tak apa, sebab saya ada buat poster. Saya nampak poster saya ada di pameran tu. Ini ada di poster. Cuma saya nak tekankan di Sarawak lah. Kita cerita Sarawak lah, sebab kita di Sarawak, harga nak ngira harga buah sawit ni macam ni lah. Kita yang beza ni yang merah ni, tak nampak. Okay, yang bezanya merah ni kalau you all tengok, ni RM205 ni. Ini yang menyebabkan dia ada diskaun ni. Adalah cukai jualan Sarawak 5%. Lepas tu kita ada 5% lagi cukai ke atas CPKO RM103. Ini cukai adalah cukai yang tiada di Johor, tiada di Pahang, tiada di Kedah dan lain-lain negeri di Semenanjung. Tiada. Tapi you all jangan bersedih dan anggap sebagai sumbangan kita industri sawit membantu membangunkan negeri kita yang kita sayang ini, iaitu di Sarawak. Kita menyumbang, you all menyumbang kepada pendapatan kerajaan negeri untuk pembangunan. Kalau nilainya sini RM205 ni, you all kalikan lah. Kalau harga buah, you all kalikan dengan 0.2. Kita ambil OER 20%, lebih kurang RM40. Jadi setiap tan buah sawit yang you all hasilkan di Sarawak ni, kalau harga dia kat sini RM800, RM40 tu, you all dah sumbang kepada kerajaan negeri.
tahniahlah, terima kasihlah juga saya ucapkan kerana sama-sama kita menyumbang kepada kemakmuran negeri kita. Okey, inilah harga yang kita rilis untuk yang MPOB biasa rilis lah. Harga kita rilis ni harga 1% lah. Jadi you all, dan akta MPOB juga menyebut peniaga buah, pengelang perlu mempamerkan harga 1% ini di premis mereka. Kalau you all, ya tuan-tuan dan puan-puan jual buah, tengok tak ada dipamerkan harga 1% dekat premis ni, boleh laporkan di MPOB untuk diambil tindakan, untuk mengelakkan penipuan. Apa tujuannya? Bila ada dipamerkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada website MPOB, tengok bandingkan dengan harga MPOB. Itu tujuan kita pamerkan. Harga ni tak wajib ikut, kita pasaran bebas, tapi sebagai guideline ukuran. Kalau kat sini katakan Sarawak dapat RM40.70, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat RM39, 1% OER, okey lah. Sebab ini puata tengah-tengah, ada yang dapat RM41, alhamdulillah. Macam tu lah. Okey, kebaikan harga bahan 1% ini, kenapa? Sebagai rujukan dan perbandingan saya dah buat tadi. Dan pekebun kecil sedar akan kepentingan menjual BTS yang berkualiti kepada pengelang. Lepas ni, you all lebih pentingkan kualiti, tak nak jual buah main tuai je. Sebab tahu OER makin tinggi, harga makin tinggi. Kalau tak tahu OER, tuan-tuan dan puan-puan berapa, tanya peniaga, tanya kelang berapa OER saya ni, saya hantar buah ni berapa, 18, 19, 20. Kalau dapat 20, kalikan dengan harga tadi, saya kira tadi RM40.70, bandingkan dengan harga MPOB. Ada beza banyak tak? Kalau beza banyak, tanya kenapa beza. Ada transportation cost ke? Ada transportation cost lori potong berapa? RM100. Kenapa RM100? Tanya macam tu. Kita kena sebagai pekebun kecil yang berilmu, berknowledge, kita kena tanya hak kita. Okey? Okey, platform bahan harga MPOB kita seperti biasa, kita ada di laman Sesawang MPOB ni, website-nya kalau nak buat rujukan. Kita ada juga di TV-TV, dan yang terbaru lah untuk ikut peredaran zaman, tadi kita ada baja app daripada UKM. Untuk harga pun kita ada mobile app, iaitu kita dikenali sebagai Info Sawit. Ni boleh download nanti. Download sekarang. Untuk Play Store, dah marah saya dah tu. Untuk Play Store boleh download, atau pergi dekat App Store untuk pakai Apple carian Info Sawit. Ni dia Info Sawit. Nanti kalau tak tahu boleh jumpa saya kat bawah lah. Tanya Info Sawit ni macam mana nak add dia. Senang, nanti tiap hari boleh dapat update harga sawit, harga buah, harga minyak, semua ada dalam ni. Production, export, semua ada. Ini ringkasan dia. Ini terbaru lah, menggantikan SMS. Dulu kita ada SMS kan, bayar RM50 kan. Sekarang dah tak ada, ni free je, FOC je. Okey, sebagai kesimpulan, tuan fungsi dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, harga panduan BTS MPOB boleh digunakan sebagai asas pembandingan harga yang ditawarkan oleh pengelang atau peniaga kepada pekebun kecil. Ingat, pekebun kecil sawit dinasihatkan sentiasa membuat perbandingan di antara harga yang ditawarkan oleh pengelang atau peniaga berbanding harga panduan BTS MPOB. You all compare, harga yang diterima tu compare dengan harga MPOB. Beza dia jauh ke tak? Pekebun kecil sawit diingatkan untuk terus mengamalkan amalan pertanian yang baik bagi memastikan pendapatan dapat dioptimumkan melalui peningkatan pengeluaran BTS. Kita tahu, dan saya tahu, dan tuan-tuan tahu, harga sawit ni tak ada siapa yang boleh kontrol. Betul? Harga soya, siapa boleh kontrol harga soya angkat tangan? Siapa boleh pastikan harga soya tinggi? Tak ada kan? Jadi apa yang boleh kita buat? Maksimumkan pengeluaran kita. Jaga pokok sawit kita baik-baik. Kalau kebun ada 5 ekar, rancang tambah 10 ekar. Betul? Dengan itu, saya akhiri ceramah saya. Minta maaf kalau ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.